PN masih berhasrat menebuk atap. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyanggah dakwaan bahawa gabungan itu hanya mendapat 19% sokongan pengundi Melayu pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Beliau berkata berdasarkan analisis pasukan saintis data yang diwujudkan, Pakatan Harapan mendapat kira-kira 31% atau lebih 5.8 juta undi Melayu pada pilihan raya lalu. Dapatan itu secara langsung menafikan tuduhan mengatakan PH ditolak masyarakat Melayu selain dakwaan mengatakan PH hanya mendapat 19% undi Melayu. Bagaimanapun, beliau mengaku peratusan pengundi Melayu kepada Pakatan Harapan rendah di Kelantan dan Terengganu. Namun, ada yang mencecah lebih 50%, tertinggi di wilayah Persekutuan diikuti Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Kita dapat lihat sebenarnya tidak benar yang diwar-warkan kononnya PH mendapat 19% dukungan kaum Melayu. Jika ya, tidak mungkin kita dapat memperoleh kerusi seperti mana yang dicatat dalam pilihan raya baru-baru ini, tegasnya. Anwar yakin jumlah 2/3 ahli parlimen yang diperoleh dalam kerajaan perpaduan ketika ini membuktikan kekuatan dan kestabilan pentadbiran kerajaan persekutuan. Dan kalau dikumpul dengan kekuatan kerajaan perpaduan sekarang ini, komponen-komponen kanan seperti PH, BN, GPS dan sekarang GRS dan beberapa parti lain yang bersama, itu sudah mencecah 2/3 dari keseluruhan undi dalam pilihan raya yang lalu. Jadi kalau itu keadaannya, maka kita yakin dengan 2/3 ahli parlimen dan mewakili 2/3 pengundi dalam pilihan raya yang lalu, kita dapat terus dengan yakin mengemudi negara ini sebagai satu pasukan yang mantap dan menggunakan ruang yang ada untuk membersihkan dari budaya rasuah dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan yang lebih meyakinkan, tegasnya. Namun, keyakinan Anwar itu tidak bermakna gerombolan yang masih mahu memporak-perandakan negara ini kembali tidak stabil sudah berhenti daripada melakukan niat jahat mereka. Malah pemimpin mereka sendiri mengaku bahawa penubuhan Kabinet Bayangan Perikatan Nasional adalah perlu kerana kononnya gabungan parti dalam kerajaan perpaduan adalah rapuh. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli dipetik sebagai berkata kewujudan Kabinet Bayangan satu tindakan bijak daripada pimpinan PN dan wajar pada waktu ini. Dengan kedudukan kerajaan perpaduan gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan beberapa parti lain yang dilihat tidak begitu mantap, saya rasa amat perlu ada Kabinet Bayangan daripada PN. Ini sebab sekiranya terdapat kemungkinan berlaku pertukaran kerajaan, PN berada dalam keadaan yang bersedia untuk memimpin kerajaan dan ini satu tindakan yang bijak oleh pimpinan PN, tegasnya seperti dipetik Berita Harian. Pengerusi PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah dinamakan sebagai Ketua Ahli Parlimen manakala timbalannya ialah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Sudah tentu mereka amat berharap untuk kembali merampas kuasa menerusi tebuk atap sekali lagi, memandangkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang melakukan siasatan terhadap kedua-dua parti yang kini menguasai Perikatan Nasional. Kerana itu juga mereka tidak sudah-sudah menabur fitnah terhadap Pakatan Harapan agar rakyat percaya bahawa kerajaan perpaduan ini dipimpin oleh mereka yang tidak layak, diragukan keimanannya selain dikuasai oleh China DAP. Dengan menunggang kenderaan takfiri ini, mereka menghasut rakyat supaya membenci kerajaan, kononnya tidak cukup Islam. Sehinggakan konsep Malaysia Madani pun dihukumkan oleh Abdul Hadi sebagai di luar tabi'i dan tidak ikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ahmad Awang menggambarkan PAS sebagai parti yang suka menghukum dan mengkafirkan sesiapa sahaja yang menentang parti itu. Menurut beliau, takfiri iaitu mengkafirkan pihak lain oleh PAS bukan tuduhan mahupun persepsi semata-mata. Sebagai contoh, pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Ketua Pemuda PAS kawasan SIK ketika itu, Muhammad Syaiful Mat Nasir membuat kenyataan mengatakan pengundi yang mengundi Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan masuk ke dalam neraka. Maka bila kita katakan tentang takfiri ini, maknanya ia bukan lagi merupakan persepsi. Ia adalah satu fakta yang dibawa oleh parti yang mengaku memperjuangkan Islam yang dahulunya saya telah bersama 40 tahun lebih. Katanya dalam satu temu bual eksklusif bersama Harapan Daily baru-baru ini. Ahmad berpendapat bahawa ucapan tersebut termasuk di dalam konteks takfiri. Katanya perbuatan menjatuhkan hukum ke syurga dan neraka terhadap orang lain diumpamakan sebagai mengkafirkan orang.
pada kempen PRU masa dia cakap siapa tak mengundi parti dia boleh masuk neraka, itu maknanya kafir. Pasal yang masuk neraka ini Allah dah sebut dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis. Bukan sahaja kafir, orang Islam pun boleh masuk neraka, tetapi mereka dibenarkan masuk syurga sekiranya Allah menerima taubatnya. Tetapi secara individu kita tak boleh kata kau mati nanti masuk neraka. Mana tahu lagi 2 hari dia mati dia masuk Islam. Kita tak tahu. Jadi sebab itu dalam Islam, ulama-ulama tahu. Kita tegaskan tak boleh mencela kepercayaan atau agama orang lain, ujarnya. Ahmad yang juga penasihat Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia Cabang Malaysia itu berkata, perbuatan menuduh seorang Muslim sebagai kafir tanpa hak sebagai satu jenayah yang berat. Katanya ini bersandarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya yang lain, hai kafir, maka kembali tuduhan itu kepada seorang daripada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Justru pimpinan kerajaan perpaduan hendaklah berwaspada dan menjelaskan kepada rakyat yang jahil bahawa musuh yang akan membuat politik di negara ini tidak stabil bukan komunis, liberalis atau Zionis, tetapi berada di sini. Mereka pernah berjaya melakukan tipu daya itu pada hujung Februari 2020 yang menyebabkan ekonomi negara menjunam dengan teruk dan kemudian menyalahkan COVID-19 bagi menutup kegagalannya. Fikirlah tentang rakyat dan negara ini bukan tentang nafsu sendiri.